Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 3, unit yang kedua. Okey, tajuknya hari ini ialah ilmu dituntut, adab dipelihara. Dan cuba murid faham dengan apa yang ustazah akan terangkan. Baik, dalil nakli. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim rawahu Ibnu Majah. Okey, apa maksud dia? Okey, apa maksud hadis ni? Maksudnya daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda Nabi? Menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Riwayah Ibnu Majah. Okey, maknanya Nabi telah menyampaikan kepada kita bahawa menuntut ilmu ialah fardu. Ini wajib kepada semua orang Islam. Baik, nyatakan kelebihan orang yang berilmu berbanding dengan orang yang tidak berilmu. Bandingannya ialah ilmu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak buat sesuatu perkara? Contohnya, kalau nak makan pun kena ada ilmu. Nak masak kena ada ilmu. Nak berenang kena ada ilmu. Kalau tak pandai berenang, kenalah cari ilmu berenang. Macam tu. Okay. Jadi orang yang berilmu ni dia lebih berakhlak mulia kerana hidupnya lebih tersusun dan teratur. Okay. Baiklah, kalau orang yang tidak berilmu, kuranglah dia punya pengetahuan dia dalam melakukan sesuatu. Jadi Nabi pun telah berkata bahawa menuntut ilmu adalah fardu, iaitu wajib kepada semua orang Islam. Muka surat 129 pula. Okey, yang ini pengertian. Pengertian, tengok yang warna pink ni. Okey, pengertian yang pertama apa? Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Okey, apa makna fardu ain? Okey, sebab dia ada dua tau fardu ni. Okey, yang kedua ialah ilmu fardu kifayah. Apa ni? Apa dia fardu ain dan apa dia fardu kifayah? Okey, mari sini ustazah terangkan. Okey, fardu ain ialah ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Okey, contohnya solat fardu, apa lagi? Puasa. Ini ialah fardu ain. Okey, yang kedua ialah fardu kifayah. Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Contohnya solat jenazah. Maknanya ni sebahagian saja umat Islam yang perlu melaksanakan fardu kifayah. Contohnya ada orang meninggal dekat dalam kampung, kemudian beberapa orang, contohnya 10 orang daripada kampung ni ada 40 orang. Okey, kemudian ada orang meninggal. Okey, 10 orang pergi untuk solat jenazah. Okey, tak apa. Jadi yang lagi 30 orang tadi ni, dia dah terlepas daripada menunaikan fardu kifayah sebab 10 orang sahaja tadi dah pergi solat jenazah. Tapi kalau satu kampung nak pergi pun boleh. Cumanya kalau fardu kifayah ni segelintir umat Islam telah melakukan, maknanya yang lain telah terlepaslah daripada kewajipan fardu kifayah. Tapi kalau ada orang meninggal tapi satu kampung tak datang, jadi satu kampunglah berdosa sebab tak ada siapa yang tunaikan solat jenazah. Macam tu. Okey. Baik. Apakah kepentingan ilmu fardu ain? Kepentingan dia apa? Okey, yang pertama, melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Inilah kepentingan fardu ain. Okey, yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna. Maknanya kalau orang tu dia melakukan fardu ain, solat, puasa, zakat, dia tak tinggalkan semua perintah Allah
Yang fardu maknanya dia akan membentuk peribadi dia yang sempurna. Okey, yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Okey, sebagai umat Islam, kita kena menegakkan syiar Islam apa sahaja yang telah diperintahkan oleh Allah secara fardu ain, hendaklah kita menunaikan dan melaksanakannya. Okey, yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Siapa nak masuk syurga, dia kenalah menunaikan fardu ain yang wajib setiap orang Islam. Semua orang Islam kena buat. Okey. Baik. Kepentingan fardu kifayah. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang bekerja sama. Kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Contohnya, pakar apa contoh? Ilmu, guru, menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Jadi tak perlulah kalau semua satu dunia, semua cikgu. Siapa nak jadi murid? Betul tak? Setiap bidang ada kepakarannya. Contohnya, kalau doktor, doktor haiwan, ada doktor mata, ada doktor pakar telinga, ada doktor pakar bedah, macam dengan ada pakar forensik, ada polis kan. Jadi kepakaran tu banyak di dalam di kalangan orang Islam. Okey. Baik, yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Kalau semua dah pelbagai bidang, orang Islam pakar dalam pelbagai bidang, maknanya dia akan meningkatkan ekonomi negara. Dan yang terakhir, umat Islam bertambah maju. Okey, umat Islam wajib menguasai, maknanya setiap kepakaran yang ada dekat dalam dunia ni, umat Islam dia adalah dia punya kepakarannya. Jadi umat Islam pun bertambah maju. Baik, pada hari ini murid-murid akan buat buku aktiviti pendidikan Islam tahun 3. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 124. Ustazah akan terangkan macam mana nak buat. Okey, yang pertama, isi tempat kosong. Okey, isi tempat kosong. Tadi kan Ustazah dah terangkan tentang hadis Rasulullah SAW ni tentang kepentingan ilmu. Okey, yang atas ni kamu kena rujuk hadis tadi dan isikan perkataan mana yang telah tertinggal. Okey, kat bawah ni ada jawapan dia, tapi kamu tetap kena rujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 128. Okey, yang bawah ni ialah makna hadis. Okey, sama juga jawapan dia ada kat bawah ni. Ni jawapan dia, tapi murid-murid tetap kena rujuk buku teks muka surat 128. Okey, kemudian yang ini pula makna fardu ain dan fardu kifayah. Murid-murid, jawapannya ada kat sini. Okay, jawapannya ada kat sini, tapi murid-murid kena rujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 129, iaitu makna fardu ain dan fardu kifayah. Ni bawah ni fardu kifayah kan, ni makna dia kan. Kat sini memang ada jawapan dia, tapi murid-murid kena rujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 129. Baik, itu saja. Syukran jazilan wa ila liqa. Wassalamah.